الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin berpesan kepada sidang Jumaat sekalian agar menumpukan perhatian terhadap khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat serta mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Liberalisme Perosak Agama, Bangsa dan Negara. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Islam adalah agama tauhid dan ajaran kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Islam agama yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada umat manusia. Islam secara khusus bermakna menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikat mengenai maknanya yang lebih luas juga mencakupi segala bentuk nilai kebaikan dan kesempurnaan. Seiring dengan Islam yang mewakili segala bentuk nilai kebaikan, maka ia tentu juga mencakupi nilai kebebasan, yaitu kebebasan dalam makna yang lebih sesuai dan benar menurut ukurannya, yakni ukuran Islam. Bukan kebebasan dalam makna yang tanpa batas, kerana kebebasan tanpa batas tidak sesuai kepada makhluk, yakni manusia, apatah lagi bersifat hamba kepada penciptanya. Kebebasan secara mutlak hanya sesuai kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Kebebasan menurut Islam adalah kemerdekaan dalam memilih sesuatu selama mana pilihan tersebut masih berada dalam ruang lingkup kebenaran syarak, yaitu kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kebebasan memilih jalan hidup selama mana tidak memilih perkara yang dilarang. Pada dasarnya umat Islam diberi hak dasar berupa kebebasan dalam memilih jalan hidup masing-masing dengan pedoman wahyu atas keterbatasan akal. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha akan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Sidang hadirin yang dimuliakan, antara fahaman
yang berbahaya dalam kalangan umat Islam sekarang adalah fahaman liberalisme. Fahaman liberalisme adalah satu fahaman yang menuntut kebebasan berfikir dan bertindak serta menolak prinsip berpegang kepada kebenaran, berpandukan agama serta mengambil jalan mudah dalam beragama. Melalui fahaman liberal ini, pemikiran umat Islam diadu dengan acuan kebebasan tanpa batas, yaitu bebas melakukan apa sahaja tanpa sekatan dan hubungan agama atau diskriminasi peraturan maupun undang-undang yang dianggap sebagai menyekat kebebasan asasi. Sekiranya disekat, dihalang atau didakwa, maka golongan ini, yakni golongan liberal, dengan pantas mencanang satu dunia bahawa hak kebebasan mereka telah dicabuli. Pejuang fahaman liberal ini juga mendakwa bahawa agama Islam agama yang menyekat, jumud, membataskan kemajuan. Pahaman ini jelas berlawanan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, lengkap meliputi peraturan undang-undang yang mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek untuk kesejahteraan hidup manusia. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 83, Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Yang bermaksud, patutkah sudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, baru-baru ini kita sekali lagi digemparkan dengan isu Saturday Reformist Jemaah, yaitu kumpulan ini telah membuat kenyataan berunsur provokatif ataupun hasutan. Kononnya mahu mengubah fahaman agama yang sudah sekian lama diyakini. Mereka kononnya mahu solat Jumaat diubah kepada hari Sabtu. Gerakan ini dilakukan di United Kingdom dengan alasan untuk memudahkan orang awam berselawat, memudahkan orang awam bersolat, kerana hari Jumaat hari bekerja. Benih-benih pemikiran liberal yang membimbangkan inilah mula menjalar dalam masyarakat Islam di dunia maupun di Malaysia khususnya. Sebagai seorang Islam, hak asasi bukan lesen untuk kebebasan mutlak. Hak asasi masih terikat dengan agama, peraturan dan undang-undang. Hak asasi laugan liberal adalah hak asasi menurut nafsu yang berselindung di bawah konsep hak asasi. Menurut nafsu adalah kegagalan. Nafsu tidak mahu dibatasi dan tidak pernah puas. Nafsu juga tidak mahu tunduk kepada sembarang peraturan dan undang-undang, termasuk hukum Islam, melainkan nafsu yang berjaya dididik menurut dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Yang bermaksud, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku,
maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku amat pengampun lagi maha mengasihani. Muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Islam hukum hakam dibina dengan matlamat yang penting untuk kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, harta, keturunan dan maruah. Tiada satu hukum dan undang-undang Islam pun yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, melainkan semua itu demi menjaga semua 5 maqasid tersebut. Keyakinan kita sebagai umat Islam, semua perintah Allah dan Rasul terkandung di dalam kebaikan. Begitu juga larangannya. Kemampuan manusia membezakan kebenaran sangatlah terbatas. Bergantung dengan logik akal dalam semua perkara adalah kesilapan besar yang menjerumus kepada kesesatan. Terlalu banyak contoh yang boleh menjadi pedoman bahawa akal manusia sangat terbatas. Keterbatasan membezakan antara hak dan keinginan, kebenaran dan kebatilan. Maka manusia memerlukan panduan dan peraturan dari wahyu yang diturunkan Allah Maha Pencipta kepada manusia. Kumpulan liberal juga seringkali cuba mengelirukan masyarakat Islam dengan menolak autoriti dalam agama. Menurut mereka, semua orang berhak berbicara tentang Islam dan amalannya. Semua orang berhak membuat tafsiran memahami agama. Semua orang berhak menentukan cara hidup tanpa perlu terikat dengan panduan agama yang digariskan para ulama. Menurut mereka, ulama ibarat candu dalam masyarakat yang sering menipu demi keuntungan peribadi. Racun-racun ini amat berbahaya andainya diterima oleh umat Islam. Hilang autoriti bermakna menghilangkan hak ke atas sesuatu bidang kepakaran. Apakah kumpulan liberal juga menolak pakar dalam bidang-bidang lain? Ternyata jawapannya tidak. Ini menunjukkan agenda pembohongan mereka lebih tertumpu untuk meruntuhkan fahaman dan amalan Islam yang diajarkan oleh para ulama. Meruntuhkan otoriti ulama, membuka ruang kesesatan yang lebih luas. Inilah tipu daya iblis laknatullah, seperti janjinya yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Yang bermaksud, iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar menyeru agar umat Islam kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Di samping menghormati dan merujuk ulama-ulama yang muktabar, dalam pada itu juga umat Islam diingatkan agar tidak terperdaya dengan pemikiran liberalisme yang boleh merosakkan Islam secara dalaman. Apa yang penting bagi kita ialah untuk menghayati Islam dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu melihat ajaran Islam secara menyeluruh kepada semua aspek agama. Kita juga perlu mempelajari hukum hakam agama ini dengan melihat kepada semua nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bukan dengan hanya membaca beberapa ayat dan melihat beberapa hadis. Lalu kita sudah membuat kesimpulan yang bertentangan
dengan ajaran roh dan matlamat agama ini seluruhnya. Kita perlu menyadari bahwa kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berpegang pada agamanya dan tidak terikut-ikut ajaran dan pemikiran yang lain. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang anasir-anasir yang boleh mengganggu gugat umat Islam dalam menegakkan syariat Islam di muka bumi Allah ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.